Untuk mulakan kelas, cikgu nak tanya, kamu nampak kan slide yang cikgu tayangkan ni? Kamu boleh beri respon melalui chat Okay, nampak. Sekejap. Okay. Okay, nampak Okay. Okay, kamu boleh nampak ni dalam gambar ni, dia berkenaan dalam satu situasi. Okay. Okay, cikgu akan baca monolog ni monolog. Makna monolog ni dia bercakap dalam diri sendiri. Dia cakap dengan diri dia sendiri dalam hati, okey. Okey, cikgu akan bacakan dia punya monolog ni. Jadi cikgu nak kamu faham apa berkenaan dengan apa yang monolog yang akan cikgu bacakan ni. Okey, kita akan tengok dekat yang pelajaran yang pertama Okey, ni pelajaran yang pertama. Okey, okey, dia berkata untuk monolog, nyatakan suatu dinasti yang wujud ketika zaman Wang Ho. Betul, dia kata, adui, menyesal tak study malam tadi. Okey. Tu pelajaran yang pertama. Okey. Untuk pelajaran yang kedua, dekat pelajaran yang belakang ni, kamu boleh tengok, okey, dia kata apa? Pinat. Maknanya dia kata apa? Dalam menjawab soalan tu dia kata apa? Pinat tu. Bila pinat tu maknanya dia kacang-kacang. Bila kacang tu maknanya dia kata senang kan? Dia kata dia jawab soalan tu dia kata apa? Senang. Okey. Betul, kita tengok gambar yang ketiga. Okey. Nak pakai formula apa ni? Cramer's rule ke? Sebab dia nak jawab soalan ni, soalan sejarah sebenarnya, sebab yang pelajar pertama ni dia kata Wang Ho kan? Sebab dalam sejarah tak ada formula sampai tahap Cramer's tu. Okey. Okey, kalau betul kita akan tengok untuk pelajaran yang keempat. Okey, dia kata habis SPM nak kahwin. Ya. Nampak dia macam dari jauh sikit lah. Okey. So, kita akan tengok pelajaran yang terakhir. Okey, dia kata apa punya soalan ni? Susah banget. Okey, maknanya dia kata soalan yang dia jawab tu susah untuk dia tidak menjawab. Okey, dekat dalam 5 situasi atau monolog ni kita nampak apa? Mereka dalam menjawab satu soalan. Bila soalan ni, okey. Cikgu nak tanya, kalau kamu tengok dalam gambar ni, dia dalam situasi apa? Mereka sedang apa ni? Mereka sedang buat apa ni? Okay, mereka sedang menjawab soalan ataupun peperiksaan. Okey. Bila peperiksaan ni dia berkaitan dengan pendidikan. Okey. Apa yang kita nak belajar pada hari ini berkenaan dengan pendidikan. Cuma kita nak tahu pasal pendidikan apa, dekat mana, bagaimana kan. Okey. Apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah okey, objektif pembelajaran. Okey, apa yang cikgu nak kamu tahu dan kamu capai, kamu faham lah apa yang kita nak belajar pada hari ini. Dia ada 3 objektif yang perlu kamu tahu. Okey. Yang pertama, kamu kena tahu perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Maknanya yang pertama itu berkenaan dengan perkembangan. Okey. Yang kedua, berkenaan dengan matlamat sistem pendidikan, iaitu tentang matlamat. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan tahap sistem pendidikan. Okey, maknanya apa yang perlu kamu tahu pada hari ini adalah berkenaan dengan yang pertama adalah perkembangan, yang kedua matlamat, dan yang ketiga adalah tahap sistem pendidikan. Maknanya ketiga-tiga ni dia berkaitan dengan pendidikan dekat tamadun Cina. Okey. Objektif yang pertama. Okey. Pendidikan di China telah bermula sejak zaman dinasti Shang dan berkembang ketika zaman dinasti Zhou. Okey. Kamu perlu tahu mana pendidikan kat China ni dia bermula ketika zaman dinasti Shang. Okey. Lepas tu dia berkembang. Maknanya dia berkembang ni dia dah mencapai kemajuan. Okey, bila mencapai kemajuan tu
ketika zaman dinasti Zhou. Okey. Dia first start pada Shang dan berkembang pada dinasti Zhou. Okey. Pada masa itu, terdapat ramai ahli falsafah seperti Confucius. Okey, Confucius ni dia nama orang dia nama tokoh pendidikan dekat tamadun Cina yang menjadi perhatian masyarakat. Maknanya Confucius ni adalah salah seorang tokoh pendidikan yang mendapat perhatian kepada masyarakat. Okey. Sebab dekat tamadun Cina ni yang kita akan belajar dulu, pendidikan ni diorang utamakan. Okey. Okey, betul kita tengok Confucius. Okey, ni gambar batu lah, patung ukiran Confucius. Okey. Confucius hidup dari tahun 551 sebelum Masihi hingga tahun 417 sebelum Masihi. Okey. Karya beliau yang paling terkenal ialah Lun Yu atau Analek. Okey. Kamu kena tahu bahawa dia punya karya tu maknanya penghasilan ataupun buku lah Okey, yang bertajuk Lun Yu atau dalam bahasa Inggeris dia kita sebut sebagai Analek. Kamu kena tahu dia punya karya tu apa nama? Dalam Cina, dalam bahasa Cina kita sebut Lun Yu, dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai Analek. Okey, lepas tu kita tengok ajaran Confucianism terus kekal sehingga ke hari ini. Maknanya ajaran Confucius yang Confucius bawa ni iaitu Confucianisme ni dia masih ada dekat negara China Okey. Seterusnya okey. Pada zaman dinasti Qin, pendidikan menekankan aspek pemahaman perundangan. Kamu tahu undang-undang ni apa kan? Undang-undang ni dia berkaitan dengan apa? Memberikan keadilan kepada semua. Okey, berkaitan dengan perundangan. Okey, yang diasaskan oleh Han Feizi yang mengutamakan ketegasan undang-undang bagi mengawal tingkah laku manusia. Maknanya dalam dinasti aspek pemahaman perundangan ni, dalam pendidikan ni, okey, Han Feizi ni dia beri semangat tentang undang-undang. Maknanya untuk mengawal tingkah laku manusia. Maknanya seseorang dalam hidup dalam kelompok masyarakat tu dia tidak boleh melakukan sesuatu perkara yang suka disenang-lenang lah. Jadi kalau kita hidup dalam sebuah masyarakat ni, sebuah kelompok ni, kita kena ada undang-undang supaya kita akan dapat memberi keadilan kepada semua. Okey. Lepas tu, sistem pendidikan juga menjadi lebih tersusun apabila Maharaja Shi Huangdi menyeragamkan sistem tulisan. Kamu tahu kan Maharaja Shi Huangdi ni siapa? Maharaja Shi Huangdi ni adalah merupakan Maharaja Cina yang pertama semasa zaman dinasti Qin. Okey. Maknanya sumbangan untuk Maharaja Shi Huangdi ni dia menyeragamkan sistem tulisan. Okey, yang kamu kena ingat tadi, kalau untuk Confucius tu dia lebih kepada ajaran Confucianism. Kalau Han Feizi, okey ni gambar Han Feizi. Okey, dia sumbangan dia berkaitan dengan pendidikan undang-undang. Kalau untuk Maharaja Shi Huangdi, dia sumbangan dia berkenaan dengan menyeragamkan sistem pendidikan. Okey. Betul, kita tengok tokoh yang seterusnya. Pada zaman dinasti Han, kita zaman dinasti Han pula, sistem pendidikan diperkukuhkan Okey. Pada zaman dinasti Han, sistem pendidikan diperkukuhkan melalui penubuhan sekolah tinggi di Chang'an. Maknanya masa zaman dinasti Han ni sekolah telah ditubuhkan. Okey, dekat mana? Kita panggil dekat kawasan yang kita sebut sebagai Chang'an. Okey. Penekanan diberikan kepada pembelajaran ajaran Confucianism yang diikuti dengan penubuhan sekolah yang sama pada peringkat daerah dan wilayah. Maknanya sekolah yang dibuka tu dia bawa ajaran Confucianism. Okey. Dan sekolah yang pertama tu dia telah dibangunkan dekat Chang'an. Lepas tu penubuhan sekolah lagi, maknanya pembinaan sekolah ni telah mula bergiat dan pada peringkat daerah dan wilayah. Maknanya wilayah tu dah
Daerah tu kamu tahu kan. Macam kita sekarang ni, kita daerah Alor Kerajaan. Okey. Kalau wilayah ni, dia macam kita punya negeri Melaka. Maknanya sekolah dia telah berkembang dekat seluruh daerah dan wilayah dekat yang Chang'an tu. Maknanya banyak sekolah telah ditubuhkan. Okey. Sistem pendidikan semakin bertambah baik dengan adanya teknologi pembuatan kertas. Kamu tahu kan sebab kertas ni dia penting sebab kita nak apa? Sebab apa? Untuk kita menulis. Okay, untuk kita mencatat nota kertas ni. Okey, daripada campuran kulit pokok, serpihan rami, kain dan jaring oleh Cai Lun. Maknanya, yang gambar ni, Cai Lun ni dia bertanggungjawab dalam penghasilan pembuatan kertas. Okey, semangat dia berkenaan dengan kertas. Kalau kamu kena ingat, bila Cai Lun tu, maknanya dia semangat dia tentang pembuatan kertas. Okey. Kejayaan ini telah meningkatkan pendidikan di sekolah apabila kertas tersebut digunakan secara meluas. Maknanya kertas tu digunakan dalam sistem pendidikan dekat tamadun Cina. Dan secara meluas tu maknanya kan dia bina sekolah tadi kan yang dekat pada peringkat daerah dan wilayah tu. Jadi maknanya sekolah-sekolah tu semua dia menggunakan kertas untuk sistem pendidikan. Okey, itu adalah berkenaan dengan perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Okey, cikgu ringkaskan. Okey, maknanya dalam perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina ni yang kamu perlu tahu yang pertama tadi dia berkenaan dengan Confucius. Okey, maknanya dia punya karya berkenaan dengan yang berkenaan tajuk dia tentang Lun Yu ataupun Analek, dan ajaran Confucianism ni dia kekal ke hari ini. Okey, yang pertama kamu kena tahu iaitu Confucius. Yang kedua, Hang Feizi. Hang Feizi ni dia berkenaan dengan undang-undang untuk mengawal tingkah laku manusia. Okey, lepas tu tokoh seterusnya kamu kena ingat itu Maharaja Shi Huangdi berkenaan dengan menyeragamkan sistem tulisan. Dan yang terakhir iaitu Cai Lun. Bila Cai Lun ni dia berkenaan dengan pembuatan kertas. Okay, kamu kena tahu 4 tokoh tu dan apa 4 tokoh tu punya sumbangan dalam sistem pendidikan dekat tamadun Cina. Okey, itu untuk objektif yang pertama. Ada soalan tak untuk objektif kita yang pertama ni berkenaan dengan perkembangan pendidikan? Okey, kamu boleh beri respon melalui chat kalau kamu tak nak voice. Okey. Tak ada Okey. Terusnya kita akan pergi kepada objektif kita yang kedua iaitu berkenaan dengan matlamat sistem pendidikan dekat tamadun Cina. Apa matlamat dia? Matlamat yang ingin disampaikan oleh tamadun Cina dalam sistem pendidikan. Okey, kita tengok Kepentingan pendidikan dalam tamadun Cina menyebabkan perkembangan yang pesat dalam sistem pendidikan negara. Maknanya pendidikan ni penting untuk meningkatkan kemajuan negara tamadun Cina ni lah. Okey. Melalui pendidikan, negara boleh tadbir dengan cekap dan berkesan. Okey, kamu tahu bila seseorang tu dia berpendidikan, dia dapat mentadbir dia punya kerajaan ataupun negara tu dengan baik. Okey, pendidikan ni sangat penting. Okey. Dari segi kedudukan sosial, seseorang yang terpelajar akan berada pada hierarki teratas. Okey, hierarki ni berkenaan dengan kedudukan. Okey, kedudukan seseorang tu dalam carta dalam sebuah organisasi tu. Okey, dalam masyarakat di China diikuti oleh golongan petani, artisan dan pedagang. Maknanya orang golongan yang berpendidik ni dia punya kedudukan ni dia lebih dipandang tinggi berbanding oleh golongan petani, artisan dan pedagang. Maknanya golongan pendidik ni dia dipandang tinggi dekat tamadun Cina. Sebab apa? Sebab tamadun Cina ni dia mementingkan aspek pendidikan. Okey. Okey, lepas tu ini adalah 5 matlamat sistem pendidikan dekat tamadun Cina. Okey. Kita tengok matlamat dia. Yang pertama, lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Maknanya dalam memastikan rakyat tamadun Cina ni
dalam sistem pendidikan mereka perlu lulus dalam peperiksaan perkhidmatan awam. Maknanya dekat China ni dia dah ada peperiksaan macam yang cikgu cakap tadi tu, yang masa kita punya seindaksi tu berkenaan dengan peperiksaan. Okay. Lepas tu matlamat yang kedua ialah mengekalkan ajaran Confucianism. Maknanya China ni dia mementingkan tentang ajaran Confucianism, iaitu cara hidup. Kalau kamu tahu ni Confucianism ni dia berkaitan dengan cara hidup. Okey. Betul, matlamat dia yang ketiga adalah membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Maknanya golongan elit ni adalah golongan yang berpendidikan, iaitu pegawai kerajaan. Kalau nak melantik pegawai kerajaan ni, dia adalah merupakan golongan pendidikan yang lulus dalam peperiksaan ataupun kita panggil golongan elit. Okey, dan golongan rakyat ni adalah golongan yang petani, artisan dan pedagang. Itu adalah merupakan golongan rakyat. Kalau golongan elit ni adalah golongan terpelajar. Okey, lepas tu memilih pegawai kerajaan. Okey, yang cikgu cakap tadi, maknanya sistem pendidikan ni adalah untuk memilih pegawai kerajaan. Dan yang kelima adalah memupuk nilai moral dan etika. Maknanya moral dan etika tu berkenaan dengan Confucianism. Okey, maknanya ni adalah 5 matlamat dalam sistem pendidikan dekat tamadun Cina. Okey, yang pertama untuk lulus peperiksaan. Yang kedua untuk mengekalkan ajaran Confucianism. Yang ketiga adalah untuk membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Dan yang keempat adalah memilih pegawai kerajaan. Yang kelima adalah memupuk nilai moral dan etika. Okey, itu adalah 5 matlamat sistem pendidikan dekat tamadun Cina. Okey, ada tak sebarang pertanyaan mengenai matlamat sistem pendidikan? Okey. Okey, tak ada Okey. Sebenarnya kita pergi kepada objektif kita yang ketiga dan objektif yang terakhir lah. Dia berkenaan dengan apa? Dia tu berkenaan dengan tahap sistem pendidikan. Yang tadi mengenai dengan matlamat. Yang ini adalah berkenaan dengan tahap sistem pendidikan. Okey, kita tengah tengok apa tahap sistem pendidikan dekat tamadun Cina ni. Okey. Sistem pendidikan dalam tamadun Cina mempunyai 3 peringkat. Okey, ada 3 peringkat, iaitu pendidikan pada peringkat rendah, menengah dan tinggi. Okey, maknanya dekat tamadun Cina ni dia ada 3 peringkat dalam pendidikan, iaitu rendah, menengah dan tinggi. Okey, kalau kamu tengok dekat sekarang ni, kamu dekat peringkat yang mana? Kamu sekolah peringkat yang mana ni sekarang ni? Antara 3 peringkat ni. Siapa boleh bagi tahu cikgu, kamu peringkat di mana sekarang ni? Kamu boleh type mendengar rendah. Okey, Madia kata tu betul lah. Mendengar rendah. Itu secara spesifik kan. Okey, kalau secara yang betulnya kamu adalah dekat peringkat mendengar, itu peringkat yang tengah ni Kalau peringkat tinggi ni adalah universiti. Okey, mana cikgu ni? Cikgu sekarang ni universiti, mana cikgu adalah merupakan peringkat tinggi. Okey, kalau peringkat rendah tu adalah merupakan sekolah rendah lah. Okey, lepas tu kita tengok dalam ketiga-tiga peringkat pendidikan ini, kemahiran kendiri. Kemahiran kendiri ni adalah berkenaan dengan kita punya kemampuan yang ada pada diri kita sendiri. Itu adalah kemahiran kendiri yang diukur berdasarkan kemampuan menghafal. Okey, kamu tahu menghafal tu apa? Menghafal, memahami, menulis dan menterjemah. Maknanya kemahiran kendiri ni dia akan diuji berdasarkan kepada 4. Yang pertama adalah menghafal. Okey, menghafal tu kamu baca, lepas tu kamu hafal je lah. Tapi kamu tak faham pun. Itu adalah menghafal. Okey, kalau memahami ni, bila kamu memahami, kamu boleh menghafal. Okey, lepas tu menulis. Menulis tu kita bergerak tulis. Kita menulis dan menterjemah. Kalau kamu menterjemah ni, bila kamu pandai menterjemah, maknanya kamu boleh menghafal dan kamu boleh memahami dan kamu boleh menulis. Macam kalau dia menghafal dan memahami, dia tak semestinya dia boleh menulis. Tapi kalau dia menterjemah, dia boleh menghafal, dia boleh memahami dan dia boleh menulis. Maknanya bila menterjemah tu dia akan
menterjemah dan dia boleh menterjemah kepada orang lain. Dia memahami semua. Okey. Lepas tu kita tengok tahap sistem pendidikan. Kita tengok macam mana tahap pendidikan rendah ni, macam mana tahap pendidikan menengah ni, macam mana tinggi ni, macam mana. Okey. Kita akan tengok pendidikan rendah yang pertama. Tumpuan kepada menghafal tulisan serta buku suci tanpa perlu memahami maknanya. Okey. Okey, maknanya dalam pendidikan rendah ni, seseorang yang mengambil tahap pendidikan rendah ni, dia hanya untuk menghafal saja. Dia punya tahap rendah lagi, macam cikgu cakap tadi. Dia just untuk menghafal, iaitu menghafal tulisan serta buku suci tanpa memahami maknanya. Dia hanya untuk dia baca saja. Dia menghafal. Okey. Kalau untuk pendidikan menengah ni pula, okey, dia tahap yang tinggi sikit ni. Tumpuan kepada aspek menulis karangan dan Waalaikumsalam. Okey. Selamat datang dalam kelas Lutfi. Okey. Dalam pendidikan menengah ni pula, tumpuan kepada aspek menulis karangan dan sajak. Maknanya dia dah tahap yang tinggi sikit. Maknanya orang yang mengambil tahap menengah ni, pendidikan menengah ni, dia sudah boleh menulis karangan dan sajak. Okey. Kamu tahu kan karangan tu apa, sajak tu apa kan? Okey, kalau untuk pendidikan yang tertinggi dekat Taman Cina ni, dia dah boleh menterjemah. Okey, menterjemah dan menginterpretasikan buku suci. Maknanya dia telah boleh menginvestasi ni, maknanya dia telah boleh lakukan dalam kehidupan dia berkenaan dengan pendidikan tu. Maknanya dia mengamalkan pendidikan yang ada dekat buku tu. Apa tulisan buku tu. Contoh, kalau kita nak makan, kita kena apa? Baca doa kan. Yang itulah. Itu menginterpretasikan. Maknanya dia telah menyemadikan dalam diri dia. Okey. Tentang buku suci serta pelajaran berkaitan etika upacara, adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Okey, buku suci ni yang tadi itulah. Yang Kailun tu. Yang Kailun ataupun Analek tu. Itu adalah buku suci untuk pendidikan. Sebab dekat Tamadun Cina ni, dia lebih beratkan dia berkenaan dengan ajaran Confucianism. Okey, maknanya hasil karya Confucius ni, tokoh tu adalah Kailun dan Analek. Buku suci tu, yang buku tu, yang tajuk dia Kailun atau Analek tu. Okey, maknanya dalam pendidikan tinggi ni, mereka sudah mempelajari tentang etika upacara. Okey, tak kisah upacara perkahwinan ke, kematian ke, yang inilah. Lepas tu adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Okey, itu adalah merupakan tahap sistem pendidikan dekat Tamadun Cina. Kamu kena tahu apa tahap pendidikan rendah tu sampai tahap mana. Mereka hanya just untuk menghafal. Kalau pendidikan menengah ni pada tahap mana? Dia lebih tahap dia lebih menulis. Kalau untuk pendidikan tinggi ni, dia sudah boleh menterjemah. Okey. Itu adalah merupakan tahap sistem pendidikan dekat Tamadun Cina. Dan itu adalah merupakan objektif kita yang ketiga. Ada sebarang pertanyaan mengenai tahap sistem pendidikan? Sebelum kita masuk dekat bahagian aktiviti kita, ada tak berkenaan pertanyaan atau nak tanya bahagian yang lain pun boleh. Yang pertama tadi tentang perkembangan kan, tentang perkembangan sistem pendidikan. Untuk objektif kita yang kedua mengenai matlamat. Ni objektif kita yang ketiga itu tahap. Ada tak sebarang pertanyaan mengenai ketiga-tiga objektif sebelum kita pergi kepada bahagian latihan kita? Okey. Okey, kalau tak ada pertanyaan, jadi kita akan pergi kepada bahagian aktiviti kita. Cikgu nak mengetahui tahap kefahaman kamu berkenaan dengan penerangan pengajaran yang telah cikgu terangkan tadi. Okey, untuk bahagian aktiviti ni, okey. Cikgu ni. Cikgu nak tukar slide sekejap. Okey, kamu boleh nampak Okey, ini adalah kita punya bahagian aktiviti kita. Dia berkenaan dengan topik kita belajar tadi tentang sistem pendidikan. Okey. Bahagian aktiviti kita ni,
aktiviti kita ada dua. Okey, ini yang pertama. Dia berkenaan dengan apa? Dia berkenaan dengan matlamat sistem pendidikan. Okey, ini adalah peta buih. Jadi, cikgu nak kamu cari maklumat berkenaan dengan matlamat sistem pendidikan tabaran Cina. Tadi cikgu ada ajar. Kita punya objektif yang kedua tadi. Okey, dalam peta buih ni, yang pertama mengenai dengan matlamat sistem pendidikan. Okey, kita punya aktiviti yang kedua ni dia berkenaan dengan tahap sistem pendidikan. Maknanya kamu kena isi tempat kosong ni. Okey, untuk latihan ni kamu boleh rujuk buku teks muka surat 148 buku teks kamu, sejarah tingkatan 1 tu. Kamu boleh rujuk untuk aktiviti kita ni. Okey, yang pertama kamu kena mencari 5 berkenaan dengan matlamat sistem pendidikan tabaran Cina, dan yang kedua berkenaan dengan tahap sistem pendidikan. Jadi sekarang sudah pukul 11.02. Cikgu akan bagi 10 minit. Jadi 11.12 kita akan bincang jawapan kita ni, latihan kita ni. Boleh? Kamu boleh rujuk buku teks kamu. Jadi lepas 11.12 ni kita akan bincang jawapan kita sama-sama. Boleh kelas? Okey, 11.12 Yang pertama matlamat sistem pendidikan, yang ini kedua adalah mengenai tahap sistem pendidikan. Okey. Sebelah 12 kita bincang. Sebelum tu cikgu nak bagi tahu yang baru masuk tadi tu, tuliskan nama kamu dekat ruangan chat untuk kehadiran, dan jangan lupa isi kehadiran dekat link cikgu ada bagi dekat grup kelas tu. Okey. Okey.
Okey, masa tinggal lagi 1 minit untuk kita sebelum kita pergi kepada aktiviti perbincangan kita. Okey. Baiklah, jam telah menunjukkan pukul 11.12. Okey. Seperti yang kita rancang tadi, maknanya kita akan mula bincang mengenai latihan kita. Okey, semua dah bersedia ya? Okey. Kita akan pergi kepada latihan kita yang pertama. Okey. Latihan kita yang pertama dia berkenaan dengan okey. Latihan kita yang pertama dia berkenaan dengan matlamat sistem pendidikan tamadun Cina. Okey, maknanya kat sini ada 5 kotak kan. Ini adalah peta buih. Okey, maknanya ada 5 matlamat yang perlu dicapai dalam sistem pendidikan tamadun Cina. Okey, kamu boleh bagi jawapan. Kamu boleh cakap boleh, kamu type pun boleh. Okey. Boleh tak? Bagikan cikgu jawapan-jawapan untuk matlamat sistem pendidikan di tamadun Cina. Okey, memupuk nilai moral dan etika lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Okey. Cikgu ada. Jadi kamu pertama adalah memupuk nilai dan etika. Okey, betul? Memupuk nilai dan etika. Okey. Yang kedua tadi Mardia jawab. Okey, Mardia jawab tadi. Yap, cikgu dah buka chat. Okey. Lulus. Okey, yang kedua lulus peperiksaan awam. Okey, lepas tu boleh tak kamu type balik jawapan dia? Sebab cikgu buka ni, jadi cikgu tak nampak untuk kamu type tu. Dia kena satu. Okey, membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Okey, betul. Membezakan golongan elit. Membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Okey. Yang keempat, selain daripada matlamat 3 ni, yang keempat, awam, elit, etika. Lagi 2. Jawapan untuk lagi 2. Memilih pegawai kerajaan. Okey. Memilih pegawai kerajaan. Okey, yang terakhir. Yang terakhir, dia punya matlamat. Okey. Mengekalkan ajaran. Mengekalkan ajaran Konfusianisme. Okey. Okey, kamu jawab.
kelima-lima matlamat untuk sistem pendidikan dekat tamadun Cina ni betul. Okey, yang pertama memupuk nilai dan etika. Yang kedua adalah lulus peperiksaan awam. Yang ketiga, membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Yang keempat, memilih pegawai kerajaan. Dan kelima adalah mengekalkan ajaran Konfusianisme. Okey. Tu matlamat sistem pendidikan dekat tamadun Cina. Okey, lepas tu kita pergi kepada ni. Tahap sistem pendidikan. Kamu kena isi tempat kosong. Okey, kita tengok dekat pendidikan rendah dulu. Okey, pendidikan rendah ni tumpuannya menghafal tulisan dan buku suci tanpa perlu memahami maknanya. Okey, lepas tu kita pergi kepada tahap yang kedua. Tumpuan aspek menulis. Dia nak menulis apa ni? Pendengar rendah ni. Okey, ini karangan, dia ajak karangan dan sajak. Okey. Karangan dan sajak. Okey, betul Lepas tu kita pergi kepada pendidikan tinggi, menterjemah dan menginterpretasikan. Mereka buat ni, menterjemah apa ni? Mereka menterjemah apa ni? Untuk pendidikan tinggi. Buku suci. Buku suci dan serta pelajaran berkaitan etika upacara. Dia ada apa? Upacara kosong dan tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Adat istiadat. Okey. Adat istiadat. Okey, betul. Okey. Yang kamu beri jawapan ni semuanya betul Okey. Aktiviti kita yang pertama matlamat sistem pendidikan dan yang kedua adalah tahap sistem pendidikan. Okey. Maknanya cikgu tengok kamu memahami berkenaan dengan topik pembelajaran pada hari ini. Okey. Nak tukar slide. Okey. Tadi tu adalah merupakan kita punya bahagian aktiviti kita. Sekejap. Next sikit. Dapat. Supaya lagi. Okey. Okey, sekarang ni kita dah pergi sebarang pertanyaan. Okey, tapi cikgu akan rumuskan balik. Sebelum tu cikgu nak tanya. Kamu ada pertanyaan tak untuk pembelajaran kita pada hari ini? Sebelum cikgu merumuskan tentang kita punya topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Okey. Cari suara. Okey. Tak ada Okey. Jadinya cikgu akan rumuskan apa pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pembelajaran kita pada hari ini adalah berkenaan dengan tamadun Cina. Dalam aspek apa? Dalam aspek pendidikan. Okey, apa yang kita perlu capai dan apa yang kita perlu faham tentang dalam sistem pendidikan ni? Okey, ada 3 objektif. Yang pertama tentang berkenaan dengan perkembangan pendidikan dekat tamadun Cina. Yang kedua adalah berkenaan dengan matlamat. Okey, yang kedua adalah berkenaan dengan matlamat sistem pendidikan dekat Cina. Yang ketiga berkenaan dengan tahap sistem pendidikan dekat Cina. Okey, perkembangan ni ada berkenaan dengan apa? Okey, dalam perkembangan ni kamu perlu tahu tentang empat tokoh. Yang pertama iaitu Confucius. Confucius yang membawa ajaran Konfusianisme. Dan apa hasil karya dia adalah yang bertajuk Kailun ataupun kita dalam bahasa Inggeris kita panggil Analek. Okey, untuk tokoh yang kedua itu Hang Feizi. Dia berkenaan dengan apa? Dia berkenaan dengan sistem perundangan yang memberikan keadilan kepada semua orang. Okey. Tokoh yang ketiga iaitu Maharaja Xi Huangdi. Apa peranan Maharaja Xi Huangdi dalam sistem pendidikan dekat China ni? Peranan dia adalah untuk menjalankan sistem tulisan, Dan yang keempat adalah tokoh kita yang bernama Kailun. Kailun ni semangat dia apa dengan dalam sistem pendidikan ni? Dia adalah berkenaan dengan pembuatan kertas.
dan pembukaan sekolah dekat Chang'an. Okey, itu adalah objektif kita yang pertama, itu perkembangan. Dan kamu boleh tahu 4 tokoh dan sumbangan dia. Okey. Lepas tu kita pergi kepada matlamat sistem pendidikan Cina. Okay, kalau untuk matlamat sistem pendidikan Cina dia ada 5. Yang pertama itu untuk lulus peperiksaan awam. Yang kedua untuk mengekalkan ajaran Confucianism. Yang ketiga untuk membezakan golongan elit. Golongan elit ni adalah golongan terpelajar ya, dan golongan rakyat. Contoh dia petani dan pedagang. Lepas tu yang keempat matlamat dia adalah untuk memilih pegawai kerajaan. Okey. Pendidikan ni untuk memilih pegawai kerajaan melalui peperiksaan. Dan yang terakhir iaitu berkenaan dengan memupuk nilai moral dan etika. Itu ada 5 matlamat dia. Lepas tu kita akan pergi kepada tahap. Kalau tahap ni dia ada 3. Tahap sistem pendidikan Cina. Yang pertama itu tahap rendah. Tahap rendah ni dia berkenaan dengan apa? Dia punya tahap tumpuan kendiri dia. Okey, kendiri dia berkenaan dengan hanya untuk menghafal buku suci. Kalau untuk tahap pendidikan menengah dan pendidikan menengah ni dia untuk menulis. Dan yang pendidikan tinggi ni, yang paling tertinggi ni, pendidikan tinggi ni dia berkenaan dengan menterjemah. Okey, itu adalah tahap sistem pendidikan. Okey, cikgu dah rumuskan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu akan beri tugasan atau maklumat dekat grup kelas kamu. Tapi cikgu nak cikgu ada nak bincang mengenai dengan kajian kes kamu. Cikgu Wandara ada bagi tahu kamu kena buat kajian kes. Sekejap, cikgu tunjuk